Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa DAP tak mau tinggalkan Mahathir? Sebab apa DAP sokong Mahathir untuk terus menjadi Perdana Menteri Malaysia? Ada satu rahsia yang belum didedahkan setakat ini, iaitu rahsia perhubungan sulit di antara Mahathir dan DAP semenjak tahun 2006 lagi. Ya. Sudah 14 tahun Mahathir ni berkawan dengan DAP, tapi tak nampak. Dan Mahathir mengguna DAP untuk menjatuhkan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi ataupun Pak Lah. Pada tahun 2006, apabila Mahathir mula bertindak dan bergerak untuk menjatuhkan Pak Lah, sasaran Mahathir atau target Mahathir ialah pilihan raya pada tahun 2008. Rancangan Mahathir ialah UMNO dan Barisan Nasional akan terima tamparan atau penumbuk yang hebat dari kaum Cina. Dan oleh kerana itu, Pak Lah akan terpaksa letak jawatan. Pak Lah akan diberitahu sekiranya beliau tidak letak jawatan, maka beliau akan disingkir atau dibuang dari UMNO dan dari kerajaan. Dan cara Mahathir membuat demikian ialah untuk berunding dengan semua pemimpin-pemimpin masyarakat Cina, termasuk pemimpin persatuan-persatuan, pemimpin kongsi-kongsi ataupun klan, pemimpin korporat, iaitu tauke-tauke Cina. Dan Mahathir telah mengarah mereka untuk memujuk dan memaksa ahli-ahli mereka, kawan-kawan mereka untuk tinggalkan MCA dan unduh menyokong DAP. Oleh kerana itulah ramai penyokong MCA, ahli MCA, termasuk ahli seumur hidup, life member, semua mengundi untuk DAP. Maka pada tahun 2008, boleh dikatakan 90%, 85% Cina swing dari MCA ke DAP. Dan pada tahun itu, 2008, UMNO dan Barisan kena teruk walaupun masih menang, tapi kalau dibanding dengan tahun 2004 sebelum itu, memanglah prestasi yang sangat teruk. Dan oleh kerana prestasi teruk dalam pilihan raya 2008, maka Pak Lah terpaksa letak jawatan dan Najib Tun Razak ambil alih. Apabila Najib juga mengecewakan Mahathir, iaitu Mukhriz kalah bertanding pemuda UMNO, Mukhriz kalah kali kedua masa bertanding naik Presiden UMNO, dan Mahathir salahkan Najib kerana tidak menyokong Mukhriz, maka dua kali kalah, pemuda pun kalah, naik Presiden pun kalah, maka Mahathir buat keputusan untuk nak singkir Najib. Dan Mahathir akan buat dalam pilihan raya 2013. Dan sekali lagi, Mahathir telah memberitahu pemimpin-pemimpin masyarakat Cina, persatuan kongsi, perniagaan dan sebagainya, undi DAP. Mahathir nak orang Cina ni abandon Barisan Nasional, iaitu MCA. Dan biar MCA kalah teruk, dan biar Barisan kalah teruk, tapi taklah sampai Barisan jatuh, sebab Mahathir masih bercita-cita untuk ambil alih. Dan
Selepas sahaja pilihan raya tahun 2013, Mahathir buat pengumuman. Najib ni buang masa dengan masyarakat Cina. Najib ni manja sangat kepada masyarakat Cina. Beri macam-macam kepada masyarakat Cina. Padahal orang Cina tidak akan undi untuk kerajaan. Jadi buat apa buang masa dengan Cina apabila Melayu yang menjadi tulang belakang kepada UMNO, Najib tidak layan, Najib tidak ambil berat. Why go and focus on the Chinese who don't support the government and neglect the Malays who actually are the supporters of UMNO? Itu yang Mahathir kata. Jadi Mahathir push supaya Najib letak jawatan. Samalah strategi, sama taktik macam tahun 2008 semasa Mahathir nak tekan Pak Lah letak jawatan. Dia guna isu China tidak sokong kerajaan. 2013 same. Bila nak push Najib letak jawatan, China tidak sokong kerajaan. Padahal China tidak sokong kerajaan oleh kerana Mahathir usaha untuk China jangan sokong MCA atau barisan tetapi sokong DAP. DAP tahu yang Chinese swing tahun 2008-2013 ialah usaha Mahathir. Dan sekali lagi, pilihan raya yang baru lepas 2018, di mana kali ini Mahathir sudah tidak ada lagi dalam UMNO, tidak ada lagi dalam barisan, maka Mahathir secara terbuka, tidak lagi secara sulit macam 2008-2013, Mahathir secara terbuka buat deal dengan DAP. Jadi kerana Mahathir lah Cina ni yang sebenar swing. Kalau setakat hardcore Cina, hardcore Chinese voters, iaitu geng sekolah Cina yang kita kata kepala komunis, DAP tidak boleh dapat begitu banyak. Bukanlah semua Cina ni anti Melayu, bukan semua Cina ni anti Islam, anti UMNO ataupun pro komunis, bukan. Adalah segulungan yang telah dididik di sekolah Cina, yang ditarbiah dengan ideologi komunis, yang sampai mati mereka anti-Islam, anti-Melayu, anti-raja-raja Melayu, anti-bahasa Melayu dan sebagainya. Tapi bukan semua. Sama juga macam orang Melayu, ada juga yang rasis, ada juga yang nasionalis, ada juga yang Islamis, dan ramai juga Melayu liberal. So bukan semua Melayu ni Taliban. So same with the Chinese actually. Tapi usaha Mahathir ialah untuk memberi gambaran yang 100% Chinese tidak sokong kerajaan. Oleh kerana itu, pilihan raya yang lepas, DAP ataupun Pakatan Harapan mendapat sampai 97 hingga 98% undi Cina, iaitu hampir 100%. Takkanlah semua Cina 100% satu kepala sama macam orang Melayu. Orang Melayu bukan 100% satu kepala. Orang Melayu pun pecah 5. Ada Melayu nasionalis, ada Melayu Islamis, ada Melayu liberal, ada Melayu kapitalis dan sebagainya. Bukan semua Melayu satu kepala. Sama dengan kaum Cina. Tapi apabila ada usaha untuk satukan Cina, dan kalau usaha tu bukan saja dari DAP, sebab yang sebenar bukan semua Cina sayang DAP, tapi Cina yang tidak sokong DAP pun, Mahathir telah mengarah mereka undi DAP. You do not have to support DAP, you do not have to love DAP, you do not have to like DAP, just vote DAP so that we can punish UMNO. That's all. I'm not asking you to marry them. I'm asking you to only vote for them supaya kita boleh jatuhkan Najib Tun Razak. That is the strategy. Jadi, yang tidak sokong DAP pun undi DAP. Yang tak sayang DAP pun undi DAP. Now, selain dari itu, Mahathir juga telah berjasa kepada masyarakat Cina.
Dan bermaksud saya bukanlah masyarakat DAP tapi masyarakat MCA. Jadi apabila Mahathir suruh ahli seumur hidup MCA, penyokong kuat MCA, tauke-tauke yang telah menderma beratus-ratus juta ringgit kepada MCA, dan memang dia orang hidup mati kini, dulu, kini dan selama-lamanya bersama MCA. Bila diarah suruh pindah sokongan atau pindah undi kepada DAP, mereka ikut. Dan ini sebab Mahathir telah banyak berjasa kepada MCA. Apabila MCA menghadapi krisis di mana korporasi-korporasi yang ditaja oleh MCA, yang dipimpin oleh MCA nak bankrupt tahun 80-an. Mahathir lah yang telah memberi peruntukan 3 bilion 35 tahun dulu. Hari ini bernilai 7 atau 8 bilion. Kalau nilaian hari ini. Dan Mahathir lah yang telah memberi peruntukan 3 bilion untuk selamatkan korporasi-korporasi Cina yang di bawah MCA. Tanpa Mahathir, korporasi ini kolaps. Dan ahli-ahli korporasi, pemimpin-pemimpin korporasi ini telah mengugut MCA. Sekira MCA ataupun kerajaan tidak membantu, maka mereka akan crossover dan akan sokong DAP. Jadi dengan ugut-ugutan, if you don't help me, we will now support the opposition. MCA terpaksalah bantu. Terpaksa bantu kerana tak mau hilang sokongan masyarakat Cina. Siapa yang membantu? Mahathir. Apabila MCA menghadapi krisis kepimpinan Tim A dan Tim B, Tim A Neo Ipan, Tim B masa tu Tan Kun Suan dan Ling Leong Sik. Apabila MCA pecah dua, dan kemungkinan besar MCA akan pupus ataupun akan hapus, dan orang Cina tidak akan ada parti di dalam kerajaan, Mahathir lah yang membantu selesaikan masalah krisis dalaman MCA. Mahathir lah yang arah Neo Ipan letak jawatan supaya Tan Kun Suan boleh ambil alih sebagai presiden. Dan Neo Ipan terpaksa undur dan beri jalan kepada Tan Kun Suan untuk ambil alih MCA atas arahan Mahathir. Jadi apabila Tim A dan Tim B bergaduh, berperang, dan MCA ni hampir hancur, Mahathir yang selamatkan MCA dengan memberi kepimpinan MCA kepada Tim B, iaitu Kun Suan dan Ling Leong Sik. Sebab itu Ling Leong Sik sampai hari ini taat kepada Mahathir. Hidup mati bersama Mahathir. Sebab Leong Sik tahu tanpa Mahathir, MCA hari ini sudah tidak ada lagi. Jadi sejarah Mahathir ni dengan masyarakat Cina di dalam MCA, di dalam DAP ni sudah 35 tahun. Dan Mahathir telah membantu masyarakat Cina, terutama sekali golongan MCA, sudah lama. Menyelesaikan masalah kewangan mereka, menyelesaikan masalah politik mereka. Dan apabila Mahathir nak guna kaum Cina, masyarakat Cina untuk menjatuhkan Pak Lah dan kemudian untuk menjatuhkan Najib, maka senang saja Mahathir arah kaum Cina untuk abandon MCA dan pindah kepada DAP. DAP tahu Mahathir ni boleh mempengaruhi golongan korporat, tauke-tauke, ketua-ketua persatuan, ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua kongsi, the clan leaders. Dan sekira Mahathir nak tarik sokongan Cina dari DAP, Mahathir mampu. So oleh kerana itu, DAP mati-mati mempertahankan Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia. It's for mutual benefit. Mahathir pun guna masyarakat Cina dan DAP pun boleh guna Mahathir untuk kontrol
masyarakat Cina yang lebih liberal atau lebih kapitalis dan yang tidak begitu setuju dengan DAP, tapi dengan arahan Mahathir, semua Cina-Cina ni menyokong DAP. That is the cerita sebenar, rahsia yang tidak pernah didedahkan. Dan orang-orang seperti Matthias Cheng misalan, yang rapat dengan Mahathir, boleh confirm semua ini. Matthias Cheng misalan, tetapi bukan dia seorang, ramai lagi. Ling Leong Sik seorang lagi. Ketua-ketua masyarakat Cina yang boleh confirm dan mengesahkan yang memang Mahathir ni telah memain peranan yang besar pada tahun 2008, 2013, 2018 untuk menyuruh masyarakat Cina mengundi DAP. That is the reason why DAP dan Mahathir ni sebagai iramah dan lagu tidak boleh dipisahkan. Dan bukan saja Mahathir perlu DAP, DAP juga perlu Mahathir, dan kedua-duanya terpaksa mengguna each other untuk kepentingan politik mereka. That is the story that has never been told, tetapi orang yang rapat dengan Mahathir boleh menceritakan ini semua, dan fakta-fakta ini diketahui oleh golongan korporat, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin persatuan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.